Nama baharu mesti dengan pemikiran baharu. Apa sebenarnya yang cuba dicapai oleh Pakatan Harapan dalam Belanjawan Perpaduan 2021? Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata kerajaan terpaksa memberi banyak kerana berhadapan dengan masalah COVID-19 tetapi ia terhalang kerana adanya kekangan keuangan. Kerana itu perlu adanya prioritization iaitu keutamaan akibat constraint keuangan itu. Maka perlu menggunakan instrumen yang menjadi kekangan kepada pencapaian sasaran tersebut. Prioritization. Baik. Iaitu kita meletakkan apakah keutamaan kita. Kerana kalau tidak ada keutamaan ini, maka apa yang akan dikeluarkan nanti dengan banyak yang kita kena buat, tapi tak ada keutamaan, maka ini akan menjejaskan financial constraint yang ada kepada kita. Itu satu. Tidak boleh ada blanket dalam menggunakan instrumen. Beliau mengambil contoh wang daripada SP yang perlu dilihat dari segi keperluan. Kita kena perlu membezakan antara sasaran yang benar-benar memerlukan dengan yang tidak memerlukan, katanya. Krisis menyebabkan kerja, kata Mujahid. Krisis akan mencipta peluang. Peluang apa? Peluang untuk berganjak. Beliau mempersoalkan bagaimana kita hendak berubah kepada normal baharu jika cara kita berfikir masih dengan cara lama. Bagaimana hendak bergerak ke normal baharu jika undang-undang masih lapuk dan berpegang dengan budaya. Macam mana kita nak meyakini norma baru kalau cara kita berfikir masih lama? Macam mana kita nak katakan norma baru kalau proses yang kita ada adalah proses yang lama? Macam mana kita nak kata norma baru kalau undang-undang yang kita ada ini undang-undang lapuk? Macam mana kita nak katakan norma baru kalau budaya kita itu masih lagi budaya yang lama? Untuk mengimbangi krisis politik dan krisis pandemik, kita tidak boleh menggadaikan asas-asas demokrasi. Beliau berkata demikian dalam program Bicara YB Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof siri ke-10 yang bertajuk Bajet 2021, Apa Akan Jadi malam kemarin. Ketika ditanya mengenai kabinet yang bersaiz XXXL, beliau turut mempersoalkan kabinet obes Perikatan Nasional. Pembentukan kabinet itu bukan di atas keperluan, pembentukan kabinet itu di atas tawar-menawar kuasa untuk kerajaan Perikatan Nasional, ujarnya. Beliau melihatnya sebagai merosakkan asas-asas, satu simptom yang amat berbahaya. Menurut beliau, tidak pernah dalam sejarah ahli parlimen perlu memegang jawatan JLC. Ini gila, kata Mujahid. Jika bajet tidak berganjak daripada keadaan yang lama, ia akan gagal untuk merangkul norma baharu. Mengulas mengenai kenyataan ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Datuk Seri Nazir Aziz dan Datuk Seri Azalina yang tidak setuju mengenai peruntukan yang sama bagi ahli Parlimen Pembangkang, beliau berkata, Confidence and Supply Agreements atau CSA merupakan satu persetujuan blok-blok dalam Parlimen untuk bersetuju atau berkecuali bagi meluluskan usul kerajaan termasuk RUU perbekalan atau bajet. Beliau menjelaskan amalan ini dibuat di kalangan parlimen negara lain dalam keadaan parlimen tergantung atau hang kerana kerajaan adalah minority, a minority government. Kata Mujahid, akhirnya peruntukan ahli parlimen adalah untuk rakyat yang diwakilinya. Amalan di Malaysia selama ini ialah ahli parlimen pembangkang tidak mendapat peruntukan langsung. Kesimpulannya, beliau menyarankan supaya kita mengubah cara kita berfikir dengan melakukan pembangunan lestari. Dari segi politik, kita mahu mempertahankan demokrasi. Nama baharu tetapi pemikiran cara lama tentu tidak boleh mencapai sasaran.